Selamat sore ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. 主内的姐妹们平安， Bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan pada hari ini. 感谢神，直到今天我们还享受他的恩典。 Kita boleh kembali bersekutu dalam persekutuan Komisi Wanita. 我们可以在姐妹会里一起来敬拜他。 Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的姐妹们， kita akan berdoa terlebih dahulu. 还没开始之前，我们先做一个祷告。 Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini. Tuhan, Engkau berkenan memberikan kepada kami waktu, memberikan kepada kami kesempatan boleh mengikuti akan persekutuan Komisi Wanita walaupun masih dengan online ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau mau berbicara kepada kami, baik melalui lagu-lagu yang kami dengar, kami naikkan, maupun juga melalui doa, serta melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Engkau berkati Bapa waktu ini, di dalam kami akan bersekutu, kiranya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan kami, kelemahan kami. Layakan kami Tuhan di hadapan. Terima kasih Bapa. Berkatilah waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的姐妹们， sering kita mendengar orang mengatakan saya sudah tua, 我们常常听到人家说我已经老了， lalu saya tidak bisa atau saya tidak berguna lagi. 我已经没有用处了，没有什么可以做了。 Tapi sebenarnya ibu-ibu yang terkasih, 但是实在的来说，姐妹们， kita tahu bahwa sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu. 其实我们自己晓得，我们可以做一些事情。 Satu contoh, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia di gereja. 比如说，在教会里面已经年纪老迈的姐妹们，我们可以做什么呢？ Mungkin mereka bahkan tidak bisa datang lagi ya ke gereja, kebaktian, sudah tidak leluasa. 有些姐妹因为不方便，已经不能到教会来参加崇拜会了。 Akan tetapi sebenarnya di rumah toh tetap bisa memuji Tuhan, juga bisa berdoa. 但是实在来说，我们在家里同样可以参加集会，同样的可以赞美神。 Ada satu lagu yang bagus sekali, saya akan ajak kita nyanyikan. 今天有一首诗歌是非常美妙的， Mungkin ibu-ibu pernah mendengarnya atau barangkali ada juga yang belum pernah. 也许有些姐妹们听过了，有些完全没听过。 Kata-katanya ini sangat baik sekali, sangat menguatkan sekali. 它的词句非常的美好，也很坚固我们。 Ya, judulnya Tetap Semangat di Hari Tua. 在年老，我们还是精神奕奕的。 Saya akan nyanyikan ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya
bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan, meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja, meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta, jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus layu? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Ya, satu lagu yang bagus sekali ya. 这首诗歌非常的美好。 Siapa bilang lansia tidak berguna? 谁说年老了就没用了？ Lansia tetap bisa berdoa untuk anak cucu, untuk gereja dan sebagainya. 老年人还可以为子孙们祷告，为着教会。 Mereka bukan hanya hiasan. 他们不只是装饰品， Mereka juga bukan hanya bisa meminta-minta. 他们不是只是可以不断的要 Mereka 求， tetap diperlukan. 他们持续的被需要。 Mereka sudah merasakan asam garam kehidupan. 他们已经经历了生活上的许多甜 Karena 品， itu ibu-ibu, apalagi yang sudah lansia, 所以年纪老迈的姐妹 jangan 们， malu, jangan patah semangat. 我们不要灰心。 Ya, rambut putih, kulit keriput tidak masalah. 虽然头发白了，脸上的皱纹满了，也无所谓。 Bahkan lagu ini bilang umur tinggal bonus, lutut pun harus dibungkus. 这首诗歌告诉我们，岁数已经是加添给我们的另外的礼物了，而且可能我们的膝盖已经被包裹起来了， Ya, ini lutut sudah 没有 tidak ada 力了， tenaga mau jalan 就 sakit. 是膝盖没有力了，不能走很远了。 Tapi lansia tetap harus semangat. 但是纵然是年纪老迈了，还是要精神奕奕的。 Seperti Paulus bilang, walaupun tubuh jasmani ini makin hari makin merosot, 就好像保罗告诉我们的，纵然我们的身体日渐的衰退， tapi jiwa kita, roh kita tetap berkobar-kobar untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan. 但是我们的灵一定要不断的火热的来爱主，来侍奉主。 Mari kita melihat Injil Matius. 我们来看我们一出的经节，马太福音 Ya, 第6章。 ini berkaitan dengan apa yang salah satunya yang bisa dilakukan oleh lansia di gereja. 这里告诉我们，在我们教会里的年纪老迈的姐妹们，其中一个我们可以做到的就是这个， Yaitu berdoa. 是什么呢？就是非常简单，祷告。 Ya, mari kita melihat Injil Matius pasal 6我们来看马太福音第6章 ayat 5. Kita lihat ya, 第5节 sampai nanti ayat yang ke 10 ya. 直到第5到第4节。 Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, sampai ayat 8 saja. 我们读到第8节，我们来看我们第5节开始。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里的十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中必察看，必然报答你。你们祷告不可像外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以前，你们所需要的，你们的父早已知道了。 Ibu-ibu terkasih, sebagai orang Kristen, kita selalu diingatkan bahwa berdoa itu penting sekali. 姐妹们，成为基督徒，常常提醒我们，祷告是我们生活上非常重要的 Bahwa 一件事。 berdoa ini adalah relasi kita dengan Tuhan, pencipta kita, penebus kita, Bapa kita. 就是借着祷告，我们与我们的救赎主、我们的父啊，把上帝来有沟通、有联系。 Apa yang menggerakkan saudara-saudara untuk berdoa? 是什么推动姐妹们可以祷告呢？ Saudara-saudara, kita tidak bisa menyangkal bahwa seringkali ketika kita mendengar kata doa, 姐妹们不可否认的，当我们听到祷告这个词的时候， atau kita sendiri melakukan berdoa, 当我们自己在祷告的时候， doa itu selalu terkesan ataupun sering begitu kita pahami bahwa kita mau meminta sesuatu. 我们常常以这个重点来成为我们的祷告的，就是我们有一些要祈求的，成为动机。 Sebenarnya memang tidak salah berdoa itu meminta. 其实借着祷告来祈求，这是不错，没有错误的。 Tetapi doa tidak hanya soal meminta. 但是祷告不仅仅只是为了要祈求某些， Betapa seringnya kita lemah, bahkan kita bersalah di dalam hal berdoa ini. 所以我们在祷告这件事上，我们常常有误解，而且是错误了。 Kita lebih menikmati hasil doa yang dikabulkan daripada berdoanya. 我们更看重已经蒙应允的祷告，好过这个祷告本身。 Ya, artinya gini, kita itu lebih senang menikmati bahwa doa kita dijawab, didengarkan, diindahkan daripada proses berdoanya itu sendiri. 其实常常我们更看重的就是我们愿意享受我们借着祷告所得到的一些的祈求，好过这个祷告的过程，我们本身做祷告者。 Bukankah begitu, ibu-ibu sekalian? 姐妹们，我们是不是常常这样呢？ Saya sering mengingatkan bahwa janganlah kita berdoa seperti kita langsung datang kepada Tuhan lalu membawa satu daftar, ya, catatan, ini loh Tuhan, daftar request permintaan saya ini. 所以我们祷告不要就像一些人，就像我们这样拿一张的清单到神面前说：“神啊，你看看，这是我所要的一些列单，我已经把它列出来了。” Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya dan tentu kita juga
tentang berdoa ini. 所以今天我们要学习主耶稣怎么样教导他的门徒，包括我们怎么样来做这个祷告这件事。 Dikatakan bahwa begini saudara-saudara ya, orang Yahudi adalah orang yang punya kebiasaan berdoa, mereka bangsa yang religius ya. 姐妹们，犹太人是一个非常爱祷告的人，而且他们看起来非常的虔诚， Bahkan cenderung menjadi legalistik ya. Legalistik itu kayak menjadi semacam kaku begitu akhirnya. 结果他们的祷告方式非常的一种好像是 Ya menjadi akhirnya itu hanya dilakukan sebagai kewajiban. 就是一种是不是心里面的，而是例行公义的事，公例而已。 Saudara-saudara, orang Yahudi itu juga punya jam-jam doa mereka. 犹太人在当时也有他们祷告的时间，一定的时间。 Minimal ada doa pagi sekitar jam 9, kemudian ada siang, kemudian sore sekitar jam 3. Itu minimal ya. 最起码一天，他们要从早晨、中午到下午，一天最起码要3次的做公祷。 Oh saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. 主内的姐妹们， Tetapi Tuhan Yesus yang dia sebagai orang Yahudi, 主耶稣他自己也是犹太人， dia tahu bagaimana kehidupan religius atau kehidupan rohani orang Yahudi, terutama orang Farisi. 他晓得犹太人，特别是法利赛人的宗教虔诚到什么 Nah, di 地步。 sini kita membaca 这里我们读到的， Yesus mengatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. 这里告诉我们，祷告的时候不可像那假冒为善的人。 Yang pertama apa itu? 首先是什么呢？ Kita lihat di sini bahwa orang-orang Farisi kalau mereka berdoa, mereka itu senang ada di tempat-tempat yang kelihatan, yang nampak. 这些法利赛人喜爱在这个公共场所，很多人看见的地方来做一个祷告。 Ya, jadi kita lihat di sini, misalnya di rumah ibadat, di tikungan jalan. 比如说在会堂里，在十字路口上， Tujuannya apa? 他的意思是什么呢？ Supaya mereka dilihat orang. 就是让人可以看到他。 Nah, sekarang kita ingin belajar apa sebetulnya Yesus mau ajarkan kepada kita tentang doa. 所以今天我们来看看主耶稣要我们在祷告这件事上要怎么做。 Yang pertama, 第一， berdoa adalah kita berkomunikasi dengan Bapa di sorga. 祷告就是我们与天上的父有沟通、有交 Di 流。 dalam hubungan pribadi yang sangat dekat antara anak-anak Allah dengan Bapa yang di sorga. 就是成为父与子之间非常密切的关系。 Saudara, ketika Yesus mengatakan orang munafik berdoa, mereka kan berdoa di rumah ibadat, di tempat, di tikungan jalan raya, kan begitu saudara ya? 刚才在上一节我们看到主耶稣责备了法利赛人，他们喜爱在会堂、在十字路口很多人看见他们的地方做一个祷告。 Nah, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang penting setelah itu. 这之后，主耶稣说了一句非常重要的话： Jika engkau, ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. 告诉我们，我们祷告的时候要进到内屋，关上门，祷告你在暗中的父。 Nah, ibu-ibu sekalian, ini tentu bukan berarti orang Kristen tidak boleh berdoa di tempat umum. 按照这些经文，它并不是说基督徒不可以在众人面前祷告。 Kalau kita datang ke gereja, kita berdoa, bukankah kita berdoa juga di depan saudara-saudara kita? 当我们到教会做祷告，可能公祷的时候，我们也是在众弟兄姊妹当中做这个祷告。 Ketika kita sedang mengadakan kebaktian luar ya di padang ataupun di tempat terbuka. Nah, bukankah kita berdoa juga di depan atau dilihat orang?
当我们在外面做敬拜，或者有一些郊游或者什么，在外面的广场，我们祷告，众人也可以看到我们祷告的。 Ataupun kalau kita makan di tempat luar, di tempat umum, kita sebelum makan berdoa. Nah, orang kan melihat kita berdoa, bukan? 也许我们在外面用餐的时候，还没用餐之前，我们有一个祷告，周遭的人也可以看到我们在做祷告这件事。 Apakah kalau begitu kita berarti melanggar perintah Yesus ataupun perkataan Yesus ini? 是不是这样做，我们就违背了神的教导呢？ Oh, saudara-saudaraku, 姐妹们， Om Ibu sekalian ya, 所有的姐妹们， tentu bukan itu maksud Tuhan Yesus. 当然主耶稣不是这个意思， Tapi Yesus mau mengatakan kepada kita, 但是主耶稣要告诉我们的， berdoa itu adalah berbicara secara pribadi kepada Bapa. 祷告就是我们个人向天父说话， Suatu relasi yang begitu dekat dengan Bapa. 这是与天父有这样密切的 Di 关 dalam 系， kasih antara kita sebagai anak-anak dengan Bapa di surga. 就是借着爱，我们成为他的儿女，跟天父说话。 Jadi berdoa ini adalah sarana membangun relasi kita dengan Bapa di surga. 就是借着祷告，我们建立与神的关系， Bukan untuk dilihat orang. 不是为了让周遭的人可以看到。 Ketika kita berdoa, konsentrasi kita bukan orang-orang sekitar kita. 当我们祷告的时候，我们注意力不是周遭的人， Bukan juga diri kita. 也不是我们本人， Bukan juga kita ngomong dengan diri kita sendiri, bukan. 并不是我们自己向自己说话这样，不是的。 Ya, harus dibedakan ya, berdoa berbicara dengan Allah Bapa di surga atau kita ngomong dengan diri sendiri. 所以我们要特别的可以把它分开，我们向天父说话，或者是我们自己自言自语，这是不相同的。 Saudara-saudara, apakah engkau menikmati waktu-waktu berdoa kepada Bapa di surga? 姐妹们，我们是不是在祷告当中非常享受这个过程呢？ Yang pertama. 第一， Yang kedua, 第二，刚才是第一，这个第二， bahwa berdoa kepada Bapa di surga itu bukan karena Bapa tidak tahu apa yang kita perlukan sehingga kita harus beritahu, bukan. 向天父祷告，并不是说我们的父不晓得我们要什么， Tetapi Bapa ingin kita belajar bersandar, berharap, beriman kepada Bapa di surga. 所以天父要我们做到的，就是我们要仰赖他，完全的依靠他。 Dengan berdoa, kita itu menyatakan iman kita. 借着祷告，我们表现了我们的信心。 Kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah kita. 我们学习完全的交托于神。 Maka dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-7 ya. Kalau berdoa ya, jadi jangan ingin dilihat orang, lalu sekarang dikatakan berdoa, jangan bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 所以我们祷告的时候，不可效法外邦人，用许多重复的话，一直重复说那件事。 Bertele-tele ya, memberitahu panjang-panjang dan sebagainya dan sebagainya. 重复的说，好像神不晓得，其实 Tuhan Yesus mengatakan apa? 主耶稣说什么呢？ Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. 其实父早已晓得，我们还没祈求开口，他已经晓得我们需要什么了。 Di sini ibu-ibu jangan salah paham. 所以在这件事上，我们要谨慎，不要误解了。 Ya, ada orang berpikir ya, Bapak sudah tahu, Tuhan sudah tahu, saya nggak usah berdoa juga, Tuhan sudah tahu. 就是因为这句话，天父已经晓得了，我干嘛还要祷告呢？ Pernahkah ibu-ibu berpikir, mengapa kita harus berdoa kalau Bapa di sorga Tuhan sudah tahu apa yang saya perlukan? 姐妹们，我们曾否想过，既然父已经晓得的，干嘛我们还要祷告呢？ Bapak ingin kita belajar, merendahkan hati diri, belajar berharap, beriman kepada Dia. 父要我们做到的，就是我们有颗谦卑的心，
可以交托的心，依赖的对他有依赖的心，完全的仰望。 bahwa dengan berdoa ini kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Bapa di surga. 就是借着祷告，我们把所有的一切只单单放在神的手中。 Jadi di satu sisi kita diajar, kita diperintahkan untuk berdoa. 一方面，神命令我们、教导我们要祷告， Tapi di sisi lain bahwa Allah tahu apa yang kita perlukan dan kita hadapi situasi yang kita hadapi. Sekalipun mungkin saudara kita tidak atau kita belum minta itu, sebenarnya Tuhan sudah tahu. 另一方面要告诉我们，神晓得，纵然我们还没说出来，或者我们经历的状况，我们碰到的一些事情，我们还没说出来，其实父已经晓得了。 Mari kita dengan kebenaran ini semakin menghayati kehidupan doa kita. 所以借着这个信息，让我们更能够仔细的来做祷告这个功课。 Ibu-ibu terutama yang lansia. 年纪老迈的姐妹们， Ada waktu yang indah, yang baik, berdoalah kepada Tuhan. 当我们有美好的时间的时候，我们向神祷告。 Maksudnya adalah mungkin tidak lagi banyak hal yang harus dikerjakan di rumah barangkali. 也许我们家中已经不大多事物要我们去忙了，要完成了。 Jangan pakai waktu yang ada itu untuk menyesali barangkali masa lalu. Jangan. 我们不要用这些时间来做一个想起以前的事，我们不断地在那 Jangan 边 juga 做后 banyak 悔。 waktu malah memikirkan seperti kayak melamun begitu, jangan. Ya. 也不要用这些时间来在这里发愣的，不知道要做什么。 Lebih baik gunakan untuk berdoa. 更好，我们使用这个时间，我们借着祷告 Kiranya 来做 Tuhan 祷告。 memberkati ibu-ibu sekalian. 愿神祝福我们美丽的姐妹们。 Ibu-ibu, kita akan akhiri dengan berdoa. 这个姐妹会将结束，我们做一个结束祷告。 Silakan, C. Amoy akan pimpin. 我们一起来祷告。亲爱的父阿爸上帝，感谢神你的保守看顾，让我们可以迈进新的一年。这个姐妹会也是在2月份的第一个姐妹会了，以感恩的心交托在你手里。纵然我们忙忙碌碌了，过了许多的年纪，在这个年初，让我们更警醒，能够提醒我们，借着今天的信息，让我们在无论是年纪老迈，或者是已经好像无所事事的姐妹们，可以再次的提起精神来，借着祷告我们亲近神，借着祷告把我们所有的一切仰望于神，也借着祷告我们可以彼此做代祷的工作，因为这是神要我们做到的，不单单只是因为我们放下了所有的重担，而不必去祷告了，不是这样的，而是我们借着祷告，我们就可以享受从神那里得到的平安、宁静、安和、祥和的心态。这不是用什么东西，用什么，甚至是用什么世界上的可以换来的，没有，只单单是从神那里我们可以得到。主，我感谢你，在迈进新的一年里，愿你祝福我们每个姐妹们在家里。周遭的弟兄姊妹们，家里的每个亲戚朋友们，都托在你的手中，让我们以喜乐的心迎接新的农历新年。主，我感谢你，把我们全然仰望在你手里，因为唯有你晓得我们所有一切的一切。这样的把我们全然仰望，向你说声感恩了，奉靠耶稣生命祈求的，阿门。阿门。阿门。谢谢姐妹们，再见。姐妹们，谢谢了，再见。